Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Di-Pertua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk turut bahaskan undang-undang yang telah dibentangkan ini. Terima kasih Di-Pertua. Asas kepada perkara inilah konsep hutang. Saya ingin memberikan pandangan Islam dalam hal yang berkaitan dengan hutang. Dalam Islam, hutang dibenarkan tetapi tidak digalakkan. Ini kerana terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai risiko berhutang atau kredit, termasuklah beberapa doa diajar oleh baginda untuk melepaskan diri kita daripada belenggu hutang. Antaranya hadis Rasulullah SAW yang menyebut diampunkan semua dosa bagi orang yang mati yang terkorban syahid kecuali jika dia mempunyai hutang kepada manusia. Itu juga dengan doanya yang selalu kita baca, Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada kekufuran dan hutang. Hutang pada hari ini sudah dianggap sebagai satu keperluan kerana era hari ini yang sukar untuk menidakkan seseorang itu daripada berhutang, terutamanya golongan-golongan muda yang berkerjaya yang baru saja keluar daripada universiti contohnya, dengan trend mudahnya sekarang ini untuk mendapat kad kredit, mudahnya sekarang ini untuk memohon pinjaman beli kenderaan, mudahnya sekarang ini untuk mendapat segala bentuk pinjaman ini, sudah tentulah ini akan menjadi satu daya penarik yang kalau tidak diurus dengan betul akan mengakibatkan mereka terjerbak dengan mungkin perkara-perkara yang tidak dapat mereka melepaskan diri. Ini tidak termasuk pula lagi dengan bebanan hutang pinjaman pendidikan maupun perniagaan. Daripada konsep hutang ini juga Yang Di-Pertua, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyarankan kepada hamba-Nya agar segala urusan hutang dan tempoh bayaran, semula hutang berkenaan hendaklah ditulis dengan adil ataupun benar, seperti mana yang telah termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang terjemahannya ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan sesuatu urusan hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah penulis itu menulis dengan benar. Yang Di-Pertua, faktor terdesak penggubalan undang-undang agensi pelaporan kredit 2009 ini ialah untuk mengawal dan menyelia agensi pelaporan kredit, termasuk menjaga kerahsiaan maklumat kredit pelanggan. Kita juga perlu serius mengenai isu jenayah cyber yang berlaku pada hari ini, seperti yang didedahkan oleh sebuah syarikat keselamatan, Symantec Corporation, mengenai hasil kajian penemuan global negara 2010 terhadap keselamatan enterprise. Menurut mereka, di Malaysia kerugian cyber paling umum dilaporkan ialah kecurian maklumat kredit pelanggan, kecurian data peribadi dan kecurian data syarikat. Dan ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan. Ingin tahu daripada pihak kementerian sejauh manakah nanti kawalan ataupun sudah dibuat terhadap mana-mana agensi yang membenarkan maklumat-maklumat pelanggan ini digunakan sewenang-wenangnya untuk dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat. Saya rasa tidak ada seorang pun di kalangan kita yang pastinya menggunakan kad kredit yang tidak pernah menerima panggilan daripada hotel untuk menjadi klub kepada hotel berkenaan, daripada resort untuk menjadi klub ahli kepada klub resort berkenaan, daripada pakej percutian dan sebagainya. Hairan kita daripada mana maklumat ini mereka perolehi. Dan kalau kita selidiki secara halus daripada maklumat-maklumat yang kita perolehi, antara sumber mereka memperolehi data maklumat, data pendata tentang kita, nombor telefon kita, dan saya bimbang mungkin sampai akaun kita di bank pun mereka tahu, adalah puncanya daripada syarikat-syarikat kad kredit yang berleluasa. Tambahan pula nombor isteri pun dia tahu. Negara ada dua tak? Mereka perolehi maklumat-maklumat tersebut, dan ini adalah perkara yang perlu kita berikan perhatian yang serius. Yang Di-Pertua, antara isu penting yang harus ditekankan ialah mengenai keberkesanan dan penguatkuasaan beberapa peruntukan undang-undang seperti Akta Bank Negara Malaysia 1958, Akta Perbankan dan Institusi Keuangan 1989, dan Akta Perbankan Islam 1983 yang selama ini digunakan pakai sebagai satu prosedur yang ketat selaras dengan matlamat umumnya untuk menetapkan hak akses kepada maklumat dan menggunakan tindakan yang tegas bagi mencegah akses tanpa kebenaran atau menyalahgunakan maklumat berkenaan. Sehubungan itu, saya ingin meminta daripada pihak Kementerian Keuangan agar dapat menjelaskan dan mendedahkan statistik terkini institusi-institusi keuangan
yang tidak mematuhi peruntukan kerahsiaan perbankan di bawah akta yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Secara tidak langsung ia dapat menguji dan Seri Di-Pertua sejauh manakah penggunaan kad pintar dan pengkalan data sistem maklumat rujukan kredit pusat CCRIS yang menyediakan butir terperinci mengenai individu daripada institusi kewangan yang telah mengakses laporan kredit tanpa kebenaran. Dan Seri Di-Pertua seterusnya ialah mengenai prosedur untuk menubuhkan syarikat agensi pelaporan kredit. Berdasarkan kepada aduan-aduan yang telah dikemukakan oleh dan semangat penggubalan rang undang-undang ini, ingin dapat penjelasan, saya dapat penjelasan daripada pihak kementerian, adakah pihak kementerian bercadang untuk menilai semula atau mengetatkan syarat dan sistem penubuhan agensi supaya ia lebih berintegriti dan bertanggungjawab. Selain daripada itu adalah amat diharapkan agar kod etika pelaporan kredit dapat dikemaskan dan diterjemahkan dalam urusan pentadbiran dan pengurusan agensi. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, kurang daripada 10 minit. Terima kasih.